Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Anisia Daules. Antara paparan angin kencang punca kebakaran di Tawau. Teruskan dengan laporannya. Silakan, Ann. Baik, sahih. Angin kencang dan kedudukan struktur rumah yang rapat dipercayai menjadi punca api merebak dengan cepat dalam kebakaran 60 buah rumah dan sebuah masjid di Kampung Sri Aman Batu 3, Jalan Apas, Tawau pagi tadi. Bagaimanapun, pasukan bomba berjaya menyelamatkan 250 rumah daripada terlibat kebakaran. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat, Jamie Shin Ujin memberitahu operasi memadam kebakaran melibatkan seramai 114 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Balai Bomba dan Penyelamat Kunak, Bomba Komuniti Titingan serta Angkatan Pertahanan Awam dan PDRM Tawau. Perjalanan angin tadi kalau tengok, dia sekejap ke kanan, ke kiri, dan itu yang susah kita ramalkan lah dia punya pergerakan. Dan kita terpaksa buat fire break untuk memastikan rumah yang di hadapan itu tidak melarat lah ataupun merebak. Mangsa kebakaran ditemui reda dengan kejadian ini dan bersyukur sempat menyelamatkan keluarga dan dokumen pengenalan diri. Aku mengemas rumah, habis mengemas rumah tu kan, aku menyapu bawah tangga. Menyapu bawah tangga, baru ada anakku kecil umur 4 tahun manggilnya, Mama, api baik, api hitam, dia bilang. Nah, aku cepat-cepat naik ke atas, ambil anakku yang 4 tempat sama masih tidur, sama ambil dokumen-dokumen dorang. Terus aku bawa lah dorang, tak pasti di mana puncak kebakarannya. Masa itu saya bekerja di Heritage Hotel. Saya dapat panggilan, saya terus larilah ke tempat kampung saya sendiri. Bila saya sampai, setiba saya di rumah semua habis. Barang-barang semua tidak ada yang boleh diselamatkan. Daerah Keningau diisytihar sebagai zon merah atau zon terjangkit selepas dikesan berlakunya satu kes penyakit demam babi Afrika virus ASF di sebuah ladang ternakan haiwan berkenaan di daerah itu. Ia selepas Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS wilayah Keningau mengesan 12 daripada 20 ekor haiwan ternakan itu didapati dijangkiti virus ASF. Menurut Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, pelupusan dan kawalan pergerakan babi di ladang tersebut juga telah dilaksana selepas virus ASF dikesan di daerah itu pada Selasa lalu. Ini termasuk sekatan kawalan pergerakan babi dan produk babi dari Keningau selain meningkatkan surveillance aktif dan pasif di seluruh negeri bagi memastikan penyakit ini tidak menular. Penternak haiwan tersebut juga dinasihat untuk mempertingkat biosekuriti ladang dan kandang menternak serta dilarang memberi sisa buangan dapur yang tidak dimasak semula kepada ternakan babi dan melawat kandang atau ladang yang berpenyakit. Orang awam terutama penternak dan pengusaha ladang babi dinasihat membuat laporan sekiranya mendapati haiwan ternakan sakit atau mati berterusan kepada mana-mana pejabat DVS terdekat bagi membendung penularan virus ASF. Kerjasama antara Parti Nasional dan Parti Tempatan di peringkat negeri penting bagi mencapai kestabilan politik. Pelbagai isu yang berlaku dalam negeri juga dapat diselesaikan melalui gabungan antara dua parti. Tahun ini adalah tahun pilihan raya negeri, jadi kestabilan politik itu penting. Kita tidak mahu lagi berlaku seperti sebelum ini. Setiap 2 tahun kita pilihan raya negeri. Jadi kita kena betul-betul stabilkan supaya rakyat boleh secara rasional memilih kepimpinan baru, kepimpinan negeri dan kerajaan yang baru selepas inilah. Datuk Mustafa memberitahu dalam sidang media Parti Keadilan Rakyat Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis berasingan, pemangku Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata tindakan parti warisan yang hanya mahu bekerjasama dengan parti tertentu seperti PBS dan STAR disifatkan sebagai memecah belahkan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kalau dia mau bersama-sama dengan PBS dan STAR, saya ingat lebih baik kita bekerja sama dengan kumpulan GRS ini. Sebab ini dia pilih 2 parti saja. Ini bagi kami seolah-olah untuk memecah belahkan parti GRS. Dan kami ini sudah GRS and PBS is very committed
with GRS. We have been there since day one. We will be with GRS sampai bila-bila. 237 kes penderaan seksual, emosi dan fizikal terhadap kanak-kanak direkodkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Tawau sepanjang tahun lalu. Turut direkodkan 40 kes kanak-kanak terlibat jenayah dan 4 kes kanak-kanak tidak terkawal. Adun Kukusan, Datuk Rina Jainal berkata kebanyakan kes berpunca daripada penggunaan internet tanpa kawalan. Justru beliau mahu semua pihak, terutama ibu bapa, sentiasa memantau penggunaan gadget dan aktiviti harian anak-anak. Kerjasama kepada semua pihak, bukan sahaja agensi-agensi kerajaan ataupun swasta, tapi perlunya juga sokongan daripada para ibu bapa agar melihat perkara ini adalah sesuatu yang sangat serius dan perlu diambil tindakan sewajarnya. Tidak kira daripada segi partisipasi ataupun alert dan aware kepada masalah ini agar terus dapat memantau dan menyelia anak-anak mereka dalam menggunakan telefon. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kempen membantras jenayah seksual terhadap kanak-kanak daerah Tawau 2025, anjuran Pasukan Pelindungan Kanak-kanak Daerah Tawau. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Rina berharap cadangan pewujudan rumah transit bagi melindungi mangsa jenayah seksual mendapat sokongan dan diluluskan kerajaan. Kita menyokong penuh hasrat daripada pasukan pelindung sendiri untuk mewujudkan pusat tu di Tawau sebab untuk makluman pusat ini sangat jauh di Kota Kinabalu. Bila pusat ini wujud di Tawau, ia memberi keselesaan kepada pasukan pelindung dan ia menjadi pusat selamatlah untuk kanak-kanak. Hari ini kita melihat ramai kanak-kanak ini agak ada trauma. Kenapa? Sebab seolah-olah mereka berada dalam persekitaran yang tidak selamat. Sedangkan mereka ada hak, mereka ada dikawal oleh undang-undang dan peraturan. Sipitang berpotensi menjadi antara penyumbang ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan. Ekonomi biru ditakdirkan sebagai penggunaan secara mampan sumber lautan bagi pertumbuhan ekonomi. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata walaupun hasil tangkapan ikan di Sepitang tidak sehebat hasil di kawasan perairan pantai timur dan utara Sabah, namun ia menunjukkan kemajuan memberansangkan. Setakat ini terdapat 468 nelayan beroperasi di perairan Sepitang, manakala 233 nelayan menjalankan aktiviti menangkap ikan di Beaufort. Kebanyakan nelayan di Sepitang adalah nelayan tradisi dan untuk menjana pendapatan nelayan, pihak Jabatan Perikanan telah melabuh tukung tiruan berskala besar di perairan laut Sepitang. Datuk Mat Bali ditemui RTM selepas menghadiri perarakan tanglung dan basikal berhias di Pekan Mesapol Sepitang. Mengenai acara ini katanya rakyat pelbagai kaum bertuah dapat menyambut pelbagai sambutan perayaan dengan aman dan harmoni tanpa sebarang halangan. Kepelbagaian budaya merupakan satu kelebihan dan keunikan kepada Malaysia. Justru keharmonian yang dinikmati sekarang wajar dipertahankan. Dan menjadi tugas kami sebagai belia dan beliauan di sini, sebagai pemimpin muda, kita mendekati rakyat-rakyat yang ada di Sepitang, komuniti-komuniti, kerana di Sabah ini kita ada pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Jadi dengan pelbagai sambutan perayaan ini untuk membentuk semangat perpaduan di kalangan semua belia dan komuniti khususnya. Bersama ini ada juga program bersama PGRS dan juga Dewan Perniagaan bersama dengan Tokong yang terutamanya turungan yang berhormat berdua ini telah memberi sokongan hebat kerjasama kepada masyarakat Tionghoa di Sepitang. Terima kasih banyak. Pembinaan tamu desa di Pekan Telupit kini mencapai 90% siap. Tahun ini menerusi Belanjawan 2025, satu lagi tamu desa akan dibina di Telupit. Akan diteruskan pada tahun ini seperti mana diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan Belanjawan 2025. Di daerah Telupit ini terdapat sebuah kemudahan tamu desa di Pekan Telupit. Dan saya bersetuju untuk satu lagi kemudahan yang sama dibina pada tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Iwan Mahu Bank Rakyat meneliti permohonan bagi mewujudkan kemudahan perbankan di Telupit.
Ia amat diperlukan bagi memudahkan urusan kewangan penduduk setempat, terutama golongan usahawan. Beliau menyatakan demikian kepada media semasa program Rumah Terbuka Christmas dan Tahun Baru 2025 APCO Telupit di Dewan Kampung Telupit. Program tahunan ini dianjurkan bagi meraihkan kebersamaan masyarakat majmuk dalam menyambut perayaan. Ini harapan kita dan sekurang-kurangnya dengan adanya rumah terbuka seperti ini, setidaknya ini juga boleh menyemarakkan semangat kesatuan dan perpaduan di kalangan pelbagai kaum agama yang ada dalam daerah ini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Sahih. Terima kasih, Ann.